Okey, soalan 8. Raja 8 menunjukkan sebuah piring parabola. Piring parabola ni tak sama ya tuan-tuan dan puan-puan dengan hemisfer ataupun separuh bulatan. Dia special sikit shape dia. Reason dia is quite simple. Any incoming wave will be reflected. Somehow dia akan cross dekat satu titik. Titik ni. This is what we call focus point. Okay. So itu kelebihan shape parabola ni. Okay. Yang digunakan untuk menerima isyarat gelombang yang dipancarkan oleh satelit komunikasi. So basically you'll be receiving a signal from a satellite up above you. Okay. So jadual 8 menunjukkan 4 jenis piring parabola P, Q, R dan S yang diperlukan oleh sistem televisyen satelit bagi menerima isyarat gelombang dengan berkesan. So, sorry kalau kat sini PQRS. Cikgu baru perasan PQRS kat sini. JKLM pula kan. Tu dia terbalik kat situ. Tapi abaikanlah, kita anggap sebagai, kita tukarlah, senang. JKLM ralat dalam soalan. Okey, manusia tidak boleh dipisahkan daripada kesilapan. Okey. So kita lihat apakah dia punya ciri-ciri yang kita akan discuss. So kita ada ketinggian piring parabola, panjang gelombang isyarat, kedudukan penerima isyarat dekat mana? Ni. Inilah yang kita kata sebagai penerima isyarat ataupun signal receiver. Okay. So anything yang bounce from outer space, datang bounce dekat piring ni, pergi kat sini, collected, dia akan pergilah dikumpulkan maklumat tu. Okay. And then diameter piring parabola. Okay. So kalau kita analisis dulu soalan ni, bukan soalan, apa? Jadual ini kita cuba lihat dulu apa yang kita perlukan, apa yang kita tak perlukan. Alright. So kita tengok kita boleh buat dulu tak sebelum jawab. Ketinggian parabola, kita nak piring ini dipasang di tempat yang tinggi, tak ada gangguan. Okay? Sebab tu kamu nampak piring-piring macam piring Astro ataupun anything yang parabola disk kamu jumpa akan berada di tempat yang tinggi. Kamu tak akan jumpa dia di basement ataupun parking bawah tanah sebab kita akan terhalang. Jadi kita nak tempat yang tinggi. So anything yang rendah kita pangkah siap-siap. So ada lagi 3 pilihan. Kemudian panjang gelombang isyarat. Gelombang. Kita nak isyarat yang panjang gelombang yang datang, kita nak dia ada panjang gelombang yang besar ataupun panjang gelombang yang kecil. Cuba fikir. Kita nak yang kecil. Bila panjang gelombang kecil, bermaksud frekuensi kita tinggi. Dia akan terbalik, vice versa. Okay? So, kenapa kita nak panjang gelombang ataupun gelombang yang mempunyai frekuensi yang tinggi? Kerana bila kita ada frekuensi yang tinggi, kita boleh tembus objek-objek penghalang. Ada pokok, ada awan, ada bangunan-bangunan. So, dia akan mengurangkan gangguan. So, kita nak wavelength ataupun panjang gelombang yang kecil. So that kita punya frekuensi kita tinggi. So, jadi wave signal kita nak yang panjang gelombang yang besar salah. Besar salah. So tinggallah yang kecil. Kerana kita nak frekuensi dia. Frekuensi dia besar. Apa hubungan antara frekuensi dengan ni? Dia diberikan oleh benda ni. C sama dengan F lambda. So kalau lambda kecil, frekuensi dia besar. Kita nak frekuensi yang besar. Jadi kita nak dalam kes ni, lambda dia mesti kecil. Okay, reason dia, salah satu dia adalah kita nak dia kuasa penembusan yang tinggi lah. Okay. Kedudukan penerima isyarat yang ni lah, yang sebiji ni. So kita nak dia, kita letak dia mesti di titik fokus. Kita tak nak dia di depan sangat, dekat sini. Dia tak nak dia dekat sini. So ini dua lokasi yang salah. Okay. So pada titik fokus betul, melebihi titik fokus salah. Okay. Salah. Pada titik fokus betul, melebihi titik fokus salah. So kita boleh nampak dah dekat sini. Kita boleh nampak dah pilihan kita nak buat nanti macam mana. Kemudian diameter piring parabolik. Do you want to see
Okay, cikgu bagi contoh lah. Kamu buka YouTube, screen kamu 4K. Will you look at 360p punya size video lagi? So kalau kita nak image tu lebih banyak, lebih jelas, kita nak diameter dia lebih besar. Kita nak terima more signal boleh diterima berbanding signalnya kecil. Okay, yang ni kecil tak nak. So kita tinggal lagi yang tu. So now bila kita dah pangkah macam ni, yang tinggal hanyalah L. So kat situ kita boleh nampak dah pilihan kita ada L adalah L. Kenapa? Tu ketinggian dia tinggi, panjang gelombang dia kecil, kedudukan penerima isyarat dia pada titik fokus piring parabola, diameter dia besar. So any yang perlu dijawab kita dah jawab. So kita nak transfer saja dekat kita punya kat sini nanti kotak dia. Okay, so sebelum tu kita tengok soalan A. Apakah maksud panjang gelombang? Kalau tak boleh jawab ini, sangat-sangatlah rugi tuan-tuan dan puan-puan. So apa panjang gelombang? Ingat dia mesti daripada jarak. Daripada apa tu? Jarak antara dua puncak. Ini penting. Berturutan. Kamu tak boleh ambil puncak ini dengan puncak yang lagi 10 kali lagi baru jumpa puncak. Tak boleh. Mesti your next puncak. Okay? Sebab itulah ada perkataan berturutan. B. Berdasarkan jadual 8 yang baru kita discuss tadi, anda dikehendaki untuk menentukan piring parabola yang most suitable. Okay? Used to receive wave signal transmitted by the communication satellites. So ini adalah kotak-kotak yang kita dah selalu buat. Cikgu dah ajar banyak kali, dah tekankan, dah stress out yang benda ni kena buat dalam satu muka surat. Okay, masih ada lagi student yang buat separuh kecil semua. Tak dengar cakap lah tu. Kenapa? Make sure after this satu muka surat full untuk dia saja. Okay, alright. So the ciri-ciri yang pertama yang kita akan lihat adalah ketinggian piring parabola. Okay, so kamu tulis je lah. Nasib baik kat sini cikgu boleh zoom kan. So jadi cikgu untung lah. Okay, ketinggian parabola. Ketinggian parabola. Ketinggian apa? Yes, ketinggian piring parabola. Ketinggian piring parabola. So double dot garis. Second kita ada apa? Kita ada panjang. Panjang gelombang. Okay, panjang gelombang. Kita nak apa tadi? Ni kita tulis. Sekarang ni kita just list saja supaya senang kita nak fokus. Kita dah tak hilang dah. Lepas panjang gelombang, kita nak lihat kedudukan dia. Kedudukan penerima isyarat. Dan lastly, okay, kita nak tengok size ataupun diameter ke size. Soalan tadi kata apa? Size ke diameter? Diameter. Kita nak lihat diameter. So kita follow je apa yang soalan bagi. Diameter piring parabola. Okay. So kita nak diameter dia double dot kat situ, double dot kat sini. Diameter piring parabola kita nak bukan D. B. Kita nak besar. Kedudukan pada titik fokus. Okay. Panjang gelombang kita nak yang kecil. So ketinggian parabola kita nak yang high ataupun tinggi. So basically you have already Mark 1 score, Mark 3 score, Mark 4 score, bukan Mark 4 kat sini. Dia bukan Mark 4, sorry. Mark 3, Mark 5 score and Mark 7 score. So now pilihan kita dah decide tadi. Kita dah buat kira-kira L. Kita dah buat L. So mark. So kita nak L. Mark 9. So kita dapat 5 dah kat situ. Kalau kamu betul semua mark 1, 3, 5, 7, 9 ni, InsyaAllah kamu akan easily dapat mark 10. Mark 10. Okay. So now untuk reason dia, okay, kenapa kita nak dia tinggi? Kenapa kita nak dia tinggi? Okay, kerana kita tak nak ada halangan. So tiada halangan.
Ketiga, kedua, kenapa kita nak panjang gelombang yang kecil? Supaya frekuensi dia tinggi dan supaya dia boleh F tinggi. Bila F tinggi, kuasa penembusan tinggi, ataupun boleh juga kamu cakap boleh pergi jauh. Okay, alright. So kedudukan penerima isyarat kita nak dia on point. Kerana apa kita nak pada titik fokus? Kerana isyarat ataupun wave gelombang dipantulkan kepada titik fokus. Itu je. Kemudian kenapa kita nak piring diameter tu besar? We want it besar sebab kita nak terima lebih banyak maklumat. Okay. So reason dia, pilihan ni kamu salin balik. Salin balik yang ini, salin balik yang ini, salin balik yang ini, salin balik yang ini. Okay. So sampai di sini saja untuk soalan 8.